Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita tingkatan 5 KSSM dalam bidang ibadah, pelajaran yang ke-13, iaitu yang bertajuk isu-isu dalam perkahwinan. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar agar pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.27.1, menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan. Yang pertama kita akan tengok iaitu talak, yang kedua fasakh, yang ketiga khulu', yang keempat iddah, yang kelima rujuk', yang keenam nusyuz, yang ketujuh li'an, yang ke-8 poligami, terusnya hadanah, dan akhir sekali anak angkat. Objektif yang kedua kita akan tengok iaitu merumuskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam dan undang-undang. Okay, 4.27.1 objektif yang pertama iaitu isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan. Yang pertama sekali kita akan tengok pembubaran perkahwinan. Okay, dalam pembubaran perkahwinan ni ada 4 bahagian. Yang pertama talak, kedua fasakh, khulu' dan juga li'an. Seterusnya, dalam isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan pula, kita akan tengok iaitu iddah, rujuk', nusyuz, poligami, hadanah dan juga anak angkat. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita muhasabah diri tentang perkahwinan, iaitu yang bertajuk perkahwinan menurun, penceraian meningkat di Malaysia. Ini statistik infografi untuk kefahaman kita semua. Jadi kita tengok kat sini, okay, perkahwinan, dari segi perkahwinan di Malaysia ini pada tahun 2018 dan juga tahun 2019, kita dapat melihat perkahwinan ini semakin menurun. Penceraian, okay, penceraian pula pada tahun 2018 sebanyak 50,862 kes dan meningkat sebanyak 12% pada tahun 2019, iaitu bertambah sebanyak 56,975. Jadi bermaksud penceraian itu, kes penceraian semakin bertambah daripada 2018 ke tahun 2019. Manakala umur penceraian pula kebanyakannya lelaki, puratanya 37 tahun. Manakala wanita pula puratanya 34 tahun. Bermakna kes penceraian ini banyak terjadi pada umur 30 tahun ke atas. Okay. Kamu boleh tengok kat sini paparan perkahwinan dan juga penceraian di Malaysia. Baik, seterusnya kita masuk kepada tajuk kita ataupun bahagian kita yang pertama pada hari ini, iaitu talak. Apakah yang dimaksudkan dengan talak? Talaknya ialah pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kias. Maksudnya kat sini ialah talak ialah lafaz cerai. Hukum talak adalah harus. Selain itu, hukum talak juga terdapat 4 bahagian lagi, iaitu wajib talak. Macam mana dikatakan situasi wajib talak ataupun wajib cerai? Yang pertama, apabila berlaku perbalahan antara suami isteri yang tidak dapat didamaikan
yang tidak dapat didamaikan setelah melalui proses mahkamah. Proses mahkamah. Pergaduhan antara suami isteri yang tidak boleh didamaikan. Itu adalah kategori hukum wajib talak. Yang kedua, sunat. Sunat talak apabila isteri berakhlak buruk. Yang ini sunat. Isteri berakhlak buruk. Yang ketiga, makruh. Makruh talak. Macam mana situasinya? Apabila suami menceraikan isteri yang berkelakuan baik atau menceraikan isteri tanpa sebab. Jadi suami menceraikan isterinya tu tanpa sebab. Hukumnya adalah makruh talak. Yang keempat, haram. Apabila suami menceraikan isteri dalam keadaan haid atau ketika suci tanpa telah disetubuhi, tanpa diketahui hamil atau tidak. Ini suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid dan juga hamil. Jadi itu dikategorikan sebagai haram talak. Baik, seterusnya kita masuk contoh lafaz talak. Contoh lafaz talak ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama jelas, yang kedua kias. Jelas contohnya ialah aku ceraikan engkau. Jadi suami cakap dekat isterinya ni, ialah suami lafaz dekat isteri dia, iaitu aku ceraikan engkau ataupun aku talak engkau dengan talak satu. Itu adalah lafaz yang jelas. Yang kedua kias. Kias contoh lafaz dia ialah aku lepaskan engkau melalui hari ini. Aku lepaskan engkau mulai hari ini. Itu adalah contoh lafaz kias. Okey. Jenis-jenis talak. Jenis-jenis talak terbahagi kepada dua, iaitu talak raj'i dan juga talak ba'in. Raj'i dan juga ba'in. Talak raj'i ini bermaksud talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah tanpa akad nikah dan mahar yang baru. Ringkasannya ialah talak raj'i ini boleh dirujuk dalam tempoh iddah. Dalam tempoh iddah dan tidak memerlukan akad nikah dan juga mahar yang baru. Itu dalam talak raj'i. Talak ba'in, talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Ini adalah talak ba'in. Talak tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Jadi dia kena ada, kalau nak rujuk kembali kepada isterinya, dia kena ada akad dan mahar yang baru. Dalam ni contohnya seperti pasah, kunuk dan sebagainya lah yang tergolong dalam talak ba'in. Nanti kita akan belajar juga. Okey, pasah. Apakah yang dimaksudkan dengan pasah? Pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Okay. Cerai melalui kuasa hakim. Okay. Contoh, isteri memohon pasah kerana suami sering memukul hingga menyebabkan kecederaan fizikal. Okay. Ini dikategorikan sebagai pasah. Jadi maksud kat sini ialah isteri memohon cerai dekat suami, tapi suami tak nak menceraikannya. Oleh itu, isteri bolehlah merujuk kepada mahkamah dengan membuat pasah. Hukum pasah harus isteri memohon pasah. Hukumnya adalah harus. Jadi ini contoh dalam akhbar apabila suami mendera isterinya. Okay. Apabila suami mendera isterinya, iaitu cucuk mata isteri dengan api. Maksudnya dia telah mencederakan isterinya. Jadi dekat sini isteri boleh membuat tuntutan pasah di mahkamah kerana suami telah mencederakan ataupun suami telah menyebabkan kecederaan fizikal pada isteri. Baik, seterusnya kita masuk khuluk, tebus talak. Okay, ataupun dikenali sebagai tebus talak, khuluk. Apakah yang dimaksudkan dengan khuluk? Khuluk ialah pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Jadi khuluk ni ialah persetujuan antara suami isteri untuk bercerai, tetapi isteri bayar ganti rugi kepada suami. Jadi hukum khuluk ni ialah harus. Okay, contohnya, mahkamah meluluskan permohonan khuluk atas permintaan isteri dengan memulangkan
bayaran mahar kepada suami. Itu yang dimaksudkan dengan kunut. Isteri memberikan bayaran kepada suami. Ataupun kita panggil tebus talak. Contoh bayaran ganti rugi. Yang pertama, wang tunai dalam bentuk wang tunai. Yang kedua, hartanah, emas, perak, saham, manfaat, apa-apa yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Itu adalah contoh tebus talak. Seterusnya kita masuk kepada li'an. Li'an, apakah yang dimaksudkan dengan li'an? Li'an ialah lafaz sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa 4 orang saksi atau menafikan nasabnya. Jadi dia menuduh isterinya berzina tetapi tiada saksi, 4 orang saksi, atau menafikan nasabnya. Itu adalah li'an. Suami menuduh isterinya berzina. Itu adalah maksud li'an. Hukum li'an wajib untuk mengelakkan suami daripada hukuman qadha. Proses li'an. Macam mana yang dikatakan proses li'an? Suami melafazkan di hadapan hakim. Jadi suami ini berkata di hadapan hakim, aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas isteriku adalah benar. Tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku bernama, dia akan sebut nama isteri dia, dan anak ini, jika isteri mempunyai anak zina ataupun sedang mengandung, ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Jadi suami melafazkan lafaz li'an ni di hadapan hakim. Dia melafazkan, aku bersaksi bahawa isteriku ni berzina dan anak yang dikandung itu adalah anak zina dan bukan daripada nasab keturunanku. Jadi lafaz ini diulang sebanyak 4 kali. Jadi lafaz sumpah suami ini diulang sebanyak 4 kali di depan hakim. Sekiranya isteri ada bersama-sama, maka suami hendaklah menunjukkan dengan tangannya ke arah isterinya. Dia tunjuk tangan dia tu dekat isteri dia sambil melafazkan lafaz li'an. Pada kali yang kelima, hakim akan memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya berdusta. Pada lafaz yang kelima, selepas lafaz li'an yang di atas ni, pada lafaz yang kelima, suami hendaklah berkata, sesungguhnya laknat Allah Subhanahu wa taala akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Jadi ini lafaz yang kelima. Itu adalah lafaz li'an bagi suami. Seterusnya, cara isteri melakukan li'an. Isteri melafazkan di hadapan hakim, aku bersaksi bahawa nama Allah Subhanahu wa taala bahawa, ini nama suami, orang yang berdusta tentang tuduhan zinanya terhadapku. Jadi isteri melafazkan lafaz li'an ataupun isteri bersumpah. Dia cakap bahawa suami dia berdusta, menuduhnya berzina. Lafaz ini diulang sebanyak 4 kali. Lafaz yang di atas ini diulang sebanyak 4 kali. Pada kali yang kelima, isteri hendaklah berkata, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan menimpaku jika tuduhan suamiku benar. Jadi lafaz yang kelima ni seperti juga suami tadi, dia melafazkan kemurkaan Allah akan menimpaku jika tuduhan suamiku benar. Baik, seterusnya kita masuk kepada kesan-kesan li'an. Yang pertama, suami isteri tidak boleh rujuk selama-lamanya. Maksudnya, suami isteri ini tidak boleh rujuk selama-lamanya. Yang kedua, anak tidak boleh dinasabkan kepada suami dan tidak berhak mendapat nafkah dan mewarisi pusaka daripada ayahnya. Jadi anak dalam kandungan tu tidak boleh dinasabkan kepada suami dan anak tersebut tidak boleh mewarisi harta ayahnya. Ini contoh lafaz li'an. Dalam gambar ni, suami melafazkan lafaz li'an kepada isterinya. Aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas isteriku adalah benar. Tuduhan zina yang dilemparkan kepada isteriku bernama, nama isteri dia, dan anak ini ialah anak zina dan bukan dari zuriatku. Ini
suami lafaz depan hakim sebanyak 4 kali. Lepas tu lafaz yang kelima, sesungguhnya laknat Allah menimpaku sekiranya aku berdusta. Jadi 1 kali. Okey, lepas suami lafaz, isteri pula lafaz. Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa, nama suami, orang yang berdusta tentang tuduhan zinanya terhadapku. Jadi dia cakap sebanyak 4 kali. Dan kali yang kelima, kemurkaan Allah menimpaku jika tuduhan suamiku benar. Jadi itu adalah proses lafaz li'an. Okay, yang kat bawah ni kesan-kesan dia. Yang pertama, tidak boleh rujuk selama-lamanya. 2, anak tidak boleh dinasabkan ke suami. Yang ketiga, tiada nafkah dan tidak boleh mewarisi harta suami. Itu adalah proses li'an. Okay, kita masuk kepada bahagian isu-isu dalam perkahwinan. Okay, isu-isu dalam perkahwinan. Yang pertama, iddah. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan iddah? Iddah ialah tempoh masa yang perlu dilakukan oleh seorang isteri. Tempoh masa selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Okay. Tempoh larangan berkahwin. Okay. Hukumnya adalah wajib. Okay. Tempoh iddah, cuba tengok dalam gambar yang ni. Tempoh larangan berkahwin. Okay. Situasi yang pertama, belum putus haid. Okay. Belum putus haid. Yang situasi yang kedua, telah putus haid. Yang ketiga, belum pernah disetubuhi. Yang keempat, sedang hamil. Okay. Lepas tu kita akan tengok ciri yang pertama, iaitu bercerai hidup. Okay. Cerai hidup, masa tu suami dan isteri masih hidup. Lepas tu yang kedua, bercerai mati. Ataupun suami telah meninggal dunia. Okay. Berapakah tempohnya? Okay. Kita pergi yang pertama, ketika isteri belum putus haid. Okay. Maksudnya isteri tu masih dalam keadaan haid. Tempoh iddahnya ialah 3 kali suci. Jika suami tu masih hidup, 3 kali suci. Yang kedua, ataupun bercerai mati, ataupun suami itu telah meninggal dunia, contohnya aksiden ataupun lemas dan sebagainya tu. Tempoh menunggu ataupun tempoh larangan berkahwin bagi isteri ialah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Okey, yang kedua, telah putus haid ataupun orang-orang tua yang telah putus haid. Okey. Jika bercerai hidup, suami itu masih hidup lagi, tempoh larangan berkahwin adalah 3 bulan hijrah. Maksudnya dia kena menunggu 3 bulan. Okey, ataupun situasi yang kedua, bercerai mati ataupun suaminya telah meninggal dunia, jadi tempoh larangan berkahwin ialah 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, belum pernah disetubuhi. Belum pernah disetubuhi maksudnya isteri itu belum disetubuhi. Jadi dia telah bercerai dengan suaminya. Jadi tempoh larangan berkahwin tiada iddah. Maknanya boleh berkahwin. Maknanya tiada iddah. Bercerai mati, contohnya bila baru-baru berkahwin, tiba-tiba aksiden. Suaminya meninggal dunia. Jadi tempoh larangan berkahwin bagi dia ialah 4 bulan 10 hari. Situasi yang keempat, sedang hamil. Ataupun sedang hamil, sedang mengandung, tiba-tiba diceraikan oleh suaminya. Suaminya ni masih hidup sehingga melahirkan anak. Begitu juga apabila suami dia mati sehingga melahirkan anak, baru boleh kahwin yang baru. Seterusnya kita masuk kepada larangan semasa iddah. Yang pertama, tidak boleh dipinang. Yang kedua, tidak boleh keluar rumah kecuali keperluan syarak. Yang ketiga, tidak boleh berhias diri. Okay, yang kedua, kita masuk kepada rujuk. Okay, apakah yang dimaksudkan rujuk? Rujuk ialah hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Okay, dalam tempoh iddah tu, suami ingin merujuk kembali isterinya, menyambung kembali perkahwinan. Hukum dia adalah harus. Contoh, suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau untuk kembali ke pangkuanku. Dia cakap lafaz rujuk.
Aku rujuk engkau untuk kembali ke pangkuanku. Jadi, ini contoh gambar aku rujuk engkau. Jadi, maksud kat sini ialah suami telah merujuk isterinya dalam tempoh iddah. Okey, syarat rujuk. Okey, syarat dia yang pertama, dengan kerelaan sendiri. Tidak boleh dipaksa. Yang kedua, bukan perceraian kerana fasakh atau khulu'. Fasakh atau khulu'. Yang ketiga, bukan diceraikan dengan talak 3. Yang keempat, isteri yang diceraikan masih dalam tempoh iddah. Masih dalam tempoh iddah. Yang kita bagi tahu tadi, 4 bulan 10 hari dalam tempoh iddah. Yang kelima, ada lafaz yang menunjukkan rujuk. Aku rujuk engkau. Tadi Terusnya nusyuz. Apakah yang dimaksudkan dengan nusyuz? Nusyuz ialah keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Jadi isteri ini ataupun kita panggil isteri yang derhaka kepada suami. Taat, maksud taat ialah taat kepada perintah yang baik. Taat kepada perintah yang tidak baik ataupun buruk, itu kita tidak boleh. Hukum haram. Isteri derhaka kepada suami, hukum dia haram. Contoh, isteri enggan mematuhi perintah suami supaya menunaikan solat dan berpuasa. Dekat gambar kat sebelah ni, katalah suami menyuruh isterinya solat tetapi isteri enggan. Itu adalah dikategorikan sebagai isteri derhaka ataupun nusyuz. Yang seterusnya, yang keempat, poligami. Apakah yang dimaksudkan dengan poligami? Amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Mempunyai isteri lebih daripada satu. Itu adalah yang dimaksudkan dengan poligami. Hukumnya adalah haram. Untuk berpoligami ini ada kelayakan dia. Kelayakan berpoligami yang pertama, tidak melebihi 4 orang isteri. Tidak boleh melebihi 4 orang isteri. Yang kedua, boleh berlaku adil terhadap isteri-isterinya dari aspek lahiriah seperti pakaian dan tempat tinggal. Suami itu hendaklah berlaku adil. Yang ketiga, mampu memberi nafkah zahir dan batin. Suami itu mampu memberikan nafkah zahir dan batin. Baik, seterusnya, hadanah. Apakah yang dimaksudkan dengan hadanah? Penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Penjagaan kanak-kanak yang masih kecil. Itu yang dimaksudkan dengan hadanah. Hukumnya wajib. Kat sini, kat sebelah ni, ibu ialah orang yang paling berhak untuk menjaga anak selepas perkahwinannya dibubarkan. Namun, terdapat sebab-sebab tertentu yang boleh menyebabkan haknya terbatal. Contohnya, suami dia meninggal dunia tetapi anak tu masih kecil. Ataupun isteri bercerai dengan suami, anak tu masih kecil. Jadi kita panggil anak tersebut sebagai hadanah. Jadi pada masa tersebut, isteri yang berhak menjaga anak yang masih kecil. Bergantung kepada sebab-sebab tertentu. Yang keenam, anak angkat. Apakah yang dimaksudkan dengan anak angkat? Anak orang lain. Anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri, tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Anak orang lain yang dipelihara seperti keluarga sendiri. Itu adalah maksud anak angkat. Hukumnya adalah haram. Cuba tengok kepada jadual ni. Kita ada anak kandung, yang kedua anak angkat. Hak-haknya ialah yang pertama, nafkah dan kebajikan. Dalam anak kandung kita perlu menunaikan haknya. Begitu juga dengan anak angkat. Harta hibah. Anak kandung, anak angkat pun ada. Harta wasiat, anak kandung dan juga anak angkat pun boleh mewarisi wasiat. Yang keterusnya, pewarisan harta pusaka ataupun faraid. Ini faraid berbeza dengan anak kandung dan juga anak angkat.
anak angkat tidak boleh mewarisi harta ataupun kita panggil faraid. Terusnya, wali dalam perkahwinan. Okey. Anak angkat tidak boleh diwalikan. Yang seterusnya, nasab. Nasab, anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada bapa angkat. Contohnya, dia nak membing ataupun bintikan kepada bapa angkat dia tu, itu adalah tidak boleh. Baik, terusnya kita masuk kepada objektif yang kedua, iaitu 4.27.2, implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat dan undang-undang Islam. Okey. Yang pertama, boleh dikenakan denda. Okey. Dalam institusi perkahwinan itu, jika tidak mengikut undang-undang, boleh dikenakan denda. Yang kedua, perkahwinan boleh dibubarkan. Yang ketiga, tuntutan tidak dapat dilaksanakan. Contohnya, isteri menuntut hak hadanah, isteri menuntut harta pusaka suami. Jadi kalau perkahwinan itu dibina tidak mengikut syariat, maka tuntutan tidak dapat dilaksanakan. Okay, dekat sebelah ni, pengurusan pernikahan seluruh Malaysia tertakluk kepada Akta, Enakmen dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri. Jadi dekat Malaysia ni ada Undang-Undang Keluarga Islam. Terusnya kita masuk kepada bahagian penilaian. Apakah maksud istilah berikut beserta hukum? Beserta hukum. Okay, yang pertama sekali, ada 10 soalan. Okay, Ustaz pilih soalan yang pertama, itu talak. Apakah yang dimaksudkan dengan talak? Okay, cuba fikir dalam masa 3 saat. Okey, talak ialah lafaz cerai. Okey, hukumnya apa? Okey, hukumnya adalah harus. Okey, bagus. Soalan yang kedua, okey, Ustaz pilih soalan yang keempat. Apakah yang dimasukkan dengan li'an? Okey, li'an, cuba fikir. Okey, li'an ialah sumpah lanat. Soalan yang ketiga, Ustaz pilih soalan yang nombor 7, iaitu nusyuz. Okay, apakah yang dimasukkan dengan nusyuz? Nusyuz ialah, cuba fikir dalam 2 saat. Okay, nusyuz ialah isteri derhaka kepada suami. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Ustaz harap kamu faham tajuk pembentangan Ustaz pada hari ini, dan Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.